Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan rakan-rakan semua. Sebagaimana yang kita maklumkan, Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi. Hari Ahad ni kita bersama-sama jam 4 petang ni. Kita ada rakan usahawan kita seorang lagi, Cik Nasrul. Cik Nasrul apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat-sihat saja. So hari ni Cik Nasrul dari mana ni? Sebab tadi awal-awal masa masuk kita dah bertegur sapa kan. Kita tanya Ya. Cik Nasrul dari mana, tapi kita buat tak tahulah ni. Cik Nasrul dari mana ni hari ni? Okey, hari ni tak ada di mana. Saya daripada rumah. So kebetulan tadi ada kerja sikit di pejabat ni. Saya masuk ke pejabat sekejap dan uruskan sikit-sikit kerja untuk besok ada few appointment yang saya kena sempurnakan. Macam itulah. Jadi biasa saya tak tahu, tapi beberapa kali biasanya ramai yang saya jumpa, kebanyakan usahawan lah sebenarnya. Ahad tu, petang-petang tu biasanya dia dah tengok apa besok dia nak kena buat. Ya, Jadi betul, biasanya betul. ramai yang tak tahulah dia buka file ke, dia buka office ke, dia buka laptop ke. Ya, betul. Tapi biasanya Kejap. Saya tidak dengar puan. Sekejap. Sekejap ya, tak ada. saya harap hari ini kita clear lah ya, boleh dengar. Suara siapa yang tak dengar ni? Suara Tuan Nas. Tuan Nas kena unmute. Tuan Nas kena unmute. Okey, Tuan Nas kena unmute dulu, Tuan Nas. Ya. Okey, alright. Saya dah mute. Okey, alright. Okey. Jadi bila kita dah sebut tadi kan daripada awal kan, sebenarnya setiap okey, sekarang dah dengar dah ke Puan? Allah, Pak Azlinda kata tak dengar suara saya. Kita tak dengar juga suara dia, tapi macam kita dah dengar kan. Dah. Okey. Dah dengar dah. Okey. Alright. Jadi insyaAllah kita kata dalam keadaan sekarang ni sebenarnya kalau kita sebut tentang technical kan, katalah technical business ni, kita dah banyak lah kelas kan Tuan Nas kan kat luar tu. Yes, Kelas InScan ada, kelas MARA, PUMB, MDEC, semua dah ada kelas technical. Jadi yang kita nak bawakan hari ni bukanlah kita nak mengajar pasal bisnes ke apa, cuma kita kata kita nak orang kata kita nak dengar lah perjalanan sikit sebanyak, pengalaman yang ada, dan mungkin mana-mana poin-poin yang kita boleh ambil tu saya rasa ada perkara-perkara yang kita boleh relate lah, kita boleh kaitkan dengan apa yang kita buat dan kita ada perkara-perkara yang baru yang kita boleh belajar. So Tuan Nas, okey dah kita punya setting? Okey, boleh. Dah, alright. Ni memang Tuan Nas hari ni kebetulan masuk office lah ni.
Ya, kebetulan saya masuk office sebab besok ada beberapa perkara yang nak diuruskan. Selalunya memang macam itulah, kalau hari Ahad petang-petang tu tengok jadual untuk the next week-nya tu, then kita boleh prepare lah. Macam tu. Jadi Ah. mungkin untuk apa orang cakap, untuk rakan-rakan saya harap yang dapat bersama-sama dengan kita mungkin boleh kongsikan sebab hari ni Tuan Nas ni sebenarnya dia ada banyak, dia bisnes dia sama, industri yang sama tapi dia model bisnes itu berbeza-beza, dia ada bertukar-tukar. Jadi mungkin nanti kita akan tengok pengalaman beliau dan mungkin kalau beliau boleh share, kongsikan apa yang menyebabkan beliau buat keputusan tertentu tentang bisnes model yang beliau jalankan, nanti kita akan dengar macam mana. Tapi sebelum tu kan Tuan Nas, sebenarnya macam mana Tuan Nas boleh orang kata, yelah latar belakangnya macam mana, asalnya macam mana, terus boleh masuk buat bisnes kontrol, pest control and hygiene ni kan. Jadi sebab saya tak tahu bidang ni, dia memerlukan apa, kalau bidang ni mungkin ada kelayakan tertentu ke, ada professional training ke, mungkin yang itu boleh Tuan Nas share dulu ke? Okey. So saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu lah. Kalau mana-mana yang dah kenal tu kenal lah kan. Mungkin ada yang baru belum kenal lagi. Nama saya Nasrul Azizi, merupakan pengasas Al-Nas Sdn Bhd, pakar pemasangan sistem inovatif, pemantauan dan pengumpanan anak-anak di Malaysia. Okey, di sini saya tekankan macam tadi Puan mintanya bagaimana saya ceburi industri ni sejak daripada tahun 2005. Oh, okay, lamanya. Lama dah tu zaman muda-muda lagi tu. Betul. Masa tu masih muda lagi, masa tu masih ada tenaga yang banyak dan pada masa tu saya bermula daripada bawah lah. Maksudnya saya bermula daripada technician, lepas tu saya jadi dia punya salesman, lepas tu saya pergi kepada sistem franchisee, sistem franchise sebagai franchisee lah. Itu saya punya pengalaman sejak daripada tahun 2005. Okey, berbalik kepada soalan Puan Min tadi, kelayakan yang actually industri pest control ni ataupun kawalan serangga makhluk perosak ni memerlukan individu yang ataupun kita boleh kata pekerja dikehendaki mempunyai lesen khas. So, lesen ada lesen? Ya, betul. So lesen khas ini adalah lesen pemakai dan pengendali racun makhluk perosak yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Okey. So nak apply lesen ni dia ada cara dia. Okey, maksudnya dekat sini kita kena menduduki dia punya exam pemeriksaan. Okey, ada ujian yang dia lakukan dan lulus ujian tu then barulah ditawarkan lesen tersebut. So syarat untuk menduduki ujian tu SPM ke atas. Sijil Pelajar Malaysia ke atas dah boleh untuk menduduki peperiksaan. Dia ada dua. Apa nama lesen dia tu kalau katalah nak dapatkan nak praktis tu, apa nama lesen dia? Lesen pemakai dan pengendali racun makhluk perosak. Oh, jadi bukannya ikut suka hati kita je ya? Bukan. So that's why kadang-kadang kita nampak ramai orang kata bisnes pest control ni tumbuh macam cendawan juga. Tapi kadang-kadang daripada ramai juga yang tidak memiliki lesen asas ini. So bahasa kasar dia diorang ni main redah sajalah. Illegal lah. So maksudnya lesen pemakai dan dan pengendali racun makhluk perosak. Oh, yang ini kalau macam dekat sini lah katakan, kalau nak ambil certification tu, nak ambil lesen ni dia kena pergi dekat jabatan mana tadi? Jabatan Pertanian Malaysia. Oh, kalau dekat KL kat mana dekat Wisma Tani, kita ada di Wisma Tani KL tu. So ada satu Jabatan Pertanian, ada Jabatan Pertanian Malaysia untuk Malaysia lah, untuk seluruh Semenanjung. Dan di dalam Jabatan Pertanian Malaysia tu dia ada pula satu lagi jabatan ataupun dipanggil lembaga racun makhluk perosak. Okey. Jadi kalau macam dekat negeri lain, kalau dekat negeri lain dia ada cawangan negeri masing-masing lah. Dia ada cawangan negeri masing-masing dan kita boleh pergi lah pada setiap negeri dia ada jabatan pertaniannya dan dalam jabatan pertanian tu dia ada lembaga racun makhluk perosaknya lah. Jadi maksudnya kalau turun ke daerah, dia boleh dia boleh ambil lesen ni dekat peringkat daerah lah maksudnya? Dia peringkat negeri. Oh, peringkat negeri. So daripada negeri, so negeri boleh apply lah di kawasan negeri tersebut. Sebab bila kata-kata apa orang cakap pejabat peladang
Ya. Orang sangka kan itu hanya untuk apa orang cakap khusus untuk tanaman-tanaman saja. Ya, betul, betul. Ah. Banyak juga yang saya bila kita cakap kita ni di bawah lesen ni di bawah Jabatan Pertanian Malaysia, ramai orang di luar sana mula merasa macam keliru. Kenapa di bawah Jabatan Pertanian Malaysia? Rupanya di bawah Jabatan Pertanian Malaysia dia ada untuk industri asas tani, lepas tu dia ada untuk racun untuk tanaman, dan ada juga racun untuk kawalan serangga makhluk rosak, dan begitulah. Semacam tu. Macam tu. Jadi kalau Ah, katalah macam dekat kalau macam sekarang macam Tuan Nas kan buka macam dalam syarikat tu, adakah semua pengendali tu kena ada lesen ataupun Ya. cukup owner je ada lesen? Okey, untuk sepatutnya mengikut syarat, sepatutnya setiap pekerja yang mengendalikan racun makhluk perosak ini diwajibkan untuk memohon lesen dan diwajibkan semasa menjalankan tugas memiliki lesen ini. So Okey. kalau tidak, kalau katalah didapati ditangkap semasa melakukan kerja kawalan makhluk perosak ini tanpa memiliki lesen, so kita akan didakwa di bawah Akta Racun Makhluk Perosak. Dia ada akta dia sendiri. So dan akta ini akan adalah tindakan-tindakan atau penalti-penalti yang boleh Faham. dikenakan lah. Sebab tu industri ini Oh. nampak macam simple atau nampak macam orang lepas pandang, tapi ia Betul. adalah satu industri yang sangat-sangat penting. Dan wujudnya lesen ni, kalau Puan Amin tahu, kalau pengalaman Puan Amin lah selama hidup ni, pernah tak lihat dalam surat khabar ataupun dalam media elektronik menyatakan seorang pelanggan awam meninggal atau mati selepas mendapatkan perkhidmatan kawalan serangga perosak? Tak pernah kan? Tak adalah setakat ni. Tapi kalau yang kes makan racun, minum racun, bunuh diri tu Ya, memang pernah lah. memang pernah berlaku kan. So Ya. that's why dekat sini dengan adanya Jabatan Pertanian mengendali, mengelola dan mengawal selia, so segala industri standard tu dipatuhi dan dilaksanakan dengan baiknya lah. So dia macam tu. Jadi maksudnya kalau macam setiap pekerja ada lesen, kemudian Betul. syarikat pun kena ada satu Ya. lesen khas juga? Ya, syarikat dia ada 2 lesen. Satu lesen menyimpan menyimpan stok-stok barang, dan satu lesen lagi menjual. So maksud sini ada 2 benda. So maksudnya Okey. ya, Dia bukanlah lesen SSM je kan? Dia tak cukup lah bukan. lesen SSM saja. Lesen SSM tu tak cukup lah. Maksudnya dia kena ada lesen. Dan lesen-lesen ini penting. Maksudnya kalau kita nak masuk kepada sektor kerajaan, government sector atau JLC, mereka akan, salah satu syarat utama dia, syarikat mestilah mempunyai lesen berdaftar dengan Jabatan Pertanian Malaysia, dan barulah boleh diterima masuk untuk tender sebut harga dan sebagainya. Okey. Jadi kalau ikutkan dari tahun 2005 tu sebenarnya kan Hmm. macam Tuan Nas mula dengan Tuan Nas sebutkan mula dengan technician, maksudnya buat semua tu kemudian sampailah kepada salesman. Kalau okey, kalau technician tu kita boleh imagine lah kan. Technician tu macam yelah kita terus buat kan, kita pergi ke rumah ke ladang ke mana kan. Tapi kalau macam bila sebut salesman tu kerjanya macam mana pula? Okey. Sebagai salesman tu, kalau kata bahasa dalam industri dia panggil pest management advisor ataupun pest control advisor. So dia penasihat. So maksudnya apa yang kita lakukan, kita akan buat premise inspection, lepas tu kita akan terangkan package servis yang kita boleh lakukan, dan kita akan terangkan juga penggunaan bahan kimia, tata cara dia, prosedur dia, dan kita terangkan juga lesen-lesen yang kita ada untuk memberi keyakinan kepada kita punya prospek ataupun pelanggan lah. Dia macam tu. Jadi kalau macam pengalaman sebelum ni macam Tuan Nas, maksudnya orang kata servis kepada syarikat pun ada, servis kepada domestik, maksudnya rumah-rumah pun ada lah. Ya, betul. Kalau servis kepada ladang-ladang ke kebun-kebun ada? Okey, buat masa ini kalau kata untuk industri macam kebun ataupun ladang lah, maknanya lebih kepada sektor pertanian. Kebanyakannya pengusaha ladang ni mereka ada internal pest control officer yang melakukan kerja-kerja ni sendiri. So mereka ni juga kadang-kadang dia ada division yang memang staff dia pun ada, orang kata kalau dekat dia ambil staff pun ada staff yang bertaraf entomologis, maknanya pakar kawalan serangga daripada universiti tempatan ataupun di luar. Macam itulah. Okey. Tapi kalau macam saya rasa pekebun-pekebun kecil biasanya ramai yang buat sendiri kan? Betul.
So kalau pekebun kecil ni kemungkinan isu utama dia adalah penggunaan baja dan penggunaan racun lah. So dia itulah. So macam tu betul. Okey. Jadi sebenarnya dia kan selalu saya tak tahulah, mungkin kawan-kawan bukan macam saya, tapi macam saya bila saya tengok pest control kita nampak macam dia apa dia tu macam alam flora, macam macam Ya, apa orang betul. kata khidmat Pembersihan. pembersihan. Yes, Kita nampak betul. macam tu, dia nampak macam khidmat pembersihan kan, maksudnya Betul. kita ada sampah, ada bulky ke apa, ada orang datang collect. So maksudnya kita anggaplah, maksudnya orang awam dia anggap okey, pest control ni yelah ada banyak semut ke, banyak anak-anak, panggillah nanti dia yang akan bersihkan. Ayat Betul. biasa dia kan. Betul. Jadi kalau macam Tuan Nas kan, apa yang menyebabkan awal-awal dulu masuk dalam bidang ni? Okey, sebelum saya join industri kawalan serangga makhluk perosak ni, sebelum ni saya memang dalam sale punya line, sales and marketing punya line. Sebelum ni saya dah pernah orang kata jual advertisement macam billboard, advertisement, iklan di dalam majalah. So bila dalam industri sales ni, so kita mencuba sesuatu yang baru. Orang-orang sales ni dia suka mencuba sesuatu yang baru. Okey, kalau macam dulu saya pergi kepada katalah industri periklanan, saya terpaksa ketuk pintu orang untuk terima produk saya ini, untuk dengar saya punya cerita dan barulah saya boleh buat persembahan, presentation. Betul, Okey, berbeza dengan industri kawalan serangga perosak ni, di mana kita hanya menerima panggilan bila pelanggan ni ada masalah dengan serangga, dan bila orang call kita dalam keadaan masalah, biasanya mereka ni dah open mind lah. Okey, datanglah Nasrul, ceritalah apa nak cerita pun, kena gayanya dan terus close the deal. So itu salah satulah bila saya kaji, bila dua industri dalam sales dan marketing ni, saya rasa bila menyelesaikan masalah orang ni, terutama serangga ni, dia lebih mudah lah. So lebih mudah dan closing rate dia lebih tinggi. So dia jadi macam tu. Sebab memang maksudnya orang yang contact atau orang yang cari itu memang dia dah ada masalah tu. Jadi dia memang nak selesaikan. Dia memang fokus dia okey, dia nak selesaikan. Betul. Jadi kalau ikut pengalaman Tuan Nas kan, masalah ialah kalau macam pengalaman saya sendiri, benda yang saya tak boleh buat macam anak anai. Macam anak anai tu tak boleh buat, tapi kalau setakat macam kita rasa semut ke, nyamuk ke, kalau macam lipas ke, kita rasa macam pergi je lah kedai runcit, kedai DIY kan, beli yang apa-apalah. Kalau macam tikus ke kita beli, cukup lah tu. Tapi kalau anak-anak ni biasanya yang macam kita tak ada ilmu sangat kan, macam kita kata apa nak buat dengan anak-anak ni kan. Jadi kalau ikut pengalaman Tuan Nas, antara banyak-banyak pest ni kan, macam jenis yang macam mana yang sebenarnya apa orang cakap yang servis yang memang banyaklah yang diambil. Okey. Daripada dulu lagi, sejak daripada saya cebur dalam industri ni, apa yang saya lihat, masalah anak-anak ini adalah masalah utama penduduk di Malaysia, sama ada untuk residential ke, komersial ke, kilang ke, resort ke, masalah anak-anak ini adalah masalah utama. Kenapa? Sebab anak-anak ini dia boleh merosakkan harta benda dan boleh juga mengancam keselamatan. So bila barang dah rosak, kos nak repair tu satu dan kos nak buat rawatan tu satu. And then dia pun boleh menyebabkan keselamatan. Ada kes bumbung boleh runtuh, lantai boleh hancur dan sebagainya. So macam servis-servis lain, lipas, semut, tikus, kebanyakannya pelanggan dia boleh buat sendirilah. Okey, dia pergi kedai hardware, dia beli chemical yang dia tanya je apa semua. Okey, dia dapat chemical tu, dia balik dia buat sendiri. Tapi ada juga pelanggan yang sekarang dia benda-benda renyah ni dia tak nak buat. So kadang-kadang dia panggil orang macam cleaning service lah. Tolong selesaikan masalah serangga saya, tolong selesaikan isu lipas, semut, pepijat dan sebagainya. So benda ni bayangkan setiap rumah pasti ada masalah serangga. Berbezanya kami macam saya, kalau Puan Min tahulah, macam saya ni daripada dulu kita lebih kepada open market. Kita tak pergi kepada government ataupun sektor kerajaan sangat. Kalau dapat tu ianya kalau dapat itu adalah satu bonus. Okey. Tapi kenapa saya pergi kepada open market ni, dia umpama kalau kita
dalam riadah tu dia macam berjoging. Okey. So hari-hari kita boleh jogging dan hari-hari kita boleh dapat sales, tiap-tiap minggu kita boleh dapat jualan, tiap-tiap bulan kita dapat jualan. Kalau untuk government sector, tender, sebuah harga dan sebagainya, dia umpama sprint lah. Bila keluar satu sebuah harga, then kita kena push, kita kena prepare proposal, kita kena prepare site visit, kena ni. So then dapat, tak dapat, then okay. Kenalah berlari balik untuk cari tender dan sebagainya. So model ataupun segmen pelanggan kita tu memang saya dah tetapkan. Kita lebih kepada open market, terutamanya residential dan commercial, termasuk juga korporat. So ini yang membuatkan saya boleh katakan salah satu resepi mengapa saya dan tim boleh bertahan sehingga kini, sebab kita ada database pelanggan yang boleh kata sangat boleh kata ramai, dan pelanggan-pelanggan ni adalah pelanggan yang sangat yakin dengan servis kita. Macam Puan Min lah, kalau Puan Min dah kenal seorang tu dan dia nak servis masuk ke dalam rumah, tahun depan Puan Min dah tak cari orang lain dah. Selagi dia boleh buat servis dengan baik, dia okey, meet the expectation, then you akan continue lah. So maksudnya benda ni akan jadi auto renew. Kalau tahun pertama kita dah ada 1,000 pelanggan, tahun kedua kita ada 1,000 pelanggan baru, campur pelanggan yang tahun lepas dah ada 2,000. So contohnya macam itulah. So dia jadi, lebih jadi selain selain abang kata yalah, selain daripada yang Tuan Nas sebut tu tadi kan, sebab open market ni satulah, tapi apa orang cakap, dalam keadaan macam tempoh hari kan, dalam keadaan sukar bila orang yalah orang banyaknya duduk kat rumah pada waktu tu, adakah apa orang cakap pelanggan masih lagi perlukan servis macam ni, ataupun masa tu pun turun juga kadar panggilan? Okey, pada masa tu alhamdulillah kita industri yang kita boleh switch ni, maksudnya memang panggilan ataupun inquiry daripada pelanggan residential ni berkurangan sebab semua masih takut dan semua masih dalam keadaan yang hibernate lah, duduk di rumah dan sebagainya. Tetapi ada satu perkhidmatan sanitasi, disinfektan. Ini yang memberikan kami satu kelebihan, di mana pada tahun 2017 lagi pun kami dah buat dah servis sanitasi dan disinfektan ni. Kalau dulu ada kes H1N1, SARS dan apa semua tu, kita dah ada dah disinfektan punya liquid, kita dah tahu dah. So bila sampai je coronavirus under COVID-19 ni, so kita dah tahu. Tapi pada masa tu dia datang terlampau cepat dan kebanyakan supplier masa tu tak cukup disinfektan liquidnya, sanitation liquidnya. Masa tu ada agak stres sikit lah. Permintaan ada tapi nak supply tu tak ada. Tapi pada masa tu juga selepas masa MCO apa semua tu, selepas dah government tarik balik lockdown, then masa itulah pelanggan mula mencari. So dia macam itulah kes dia. Maksudnya saya boleh katakan alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Kami boleh katakan pada masa tu kita boleh kata pandemik resistant jugalah. Walaupun dia menurun, memang menurun, tetapi pada masa sama walaupun sale menurun, pada masa sama expenses pun menurun. Faham, okey. So dia jadi macam itulah. Dia jadi masih dalam keadaan stabil lah. Bila Tuan Nas sebut ni, saya teringat ada satu syarikat tempoh hari dia buat perkongsian, saya tak ingatlah nama penuh syarikat tu. Dia syarikat tu sebenarnya sebuah syarikat logistik, tapi sebab dia group of companies. Dia group of companies. Jadi dia kata orang ingat syarikat logistik tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia kata dia bermasalah sebab logistik dia adalah logistik yang besar-besar. Maksudnya kapal-kapal, lori-lori, kontainer-kontainer. Jadi dia kata waktu MCO tak boleh keluar lah. Maksudnya barang dari luar negara masuk, tak ada. Barang dalam negara keluar, tak ada. Jadi sebenarnya syarikat dia terkesan. Jadi yang menyelamatkan dia kata adalah sebuah lagi sebuah lagi syarikat yang dalam kumpulan tu ada dia punya subsidiary macam tu, yang buat manufacturing. Dia kata jadi yang itu ramai yang tak tahu, tapi bila dia cerita tu baru kita faham. Oh, patutlah kita nampak dia stabil, dia steady. Rupanya dia ada satu lagi orang kata jenis activity business. Jenis activity business yang menyelamatkan dia. Jadi dia kata waktu tu manufacturing dia terpaksa tukar
kepada pengeluaran glove, sarung tangan, dia Betul, kata. betul. Jadi Yes. bila dengar tu baru faham, sebab kita kata macam mana sebab orang ingat logistik tak ada isu. Rupa-rupanya dia kata sebenarnya logistik dia memang tak dapat bergerak. Betul. Yang sebab banyak logistik, orang ingat logistik tu macam rider kan, macam Grab, Foodpanda macam tu kan. Jadi bila saya dengar tu saya kata, maksudnya ada senario tu kalau kita tak tahu kalau orang tak kongsi, orang tak cerita, kita tak tahu sebenarnya macam mana dia survive. Kita sangka macam hebatlah orang lain jatuh dia tak jatuh contoh macam tu. Jadi dalam konteks macam Tuan Nas ni, saya perasan bila Tuan Nas sebut sebab nama pun Alnas Pest Control and Hygiene. Jadi bila ada satu bahagian tu kalau orang tak perasan kan, kalau orang tak perasan sebenarnya servis tu ada. Jadi masa PKP kan Tuan Nas, kan ada banyak orang yang bagi servis yang sama kan? Betul, pada masa tu memang kita akui bila servis sanitasi dan disinfektan ni dia tumbuh macam cendawan, banyak sangat. Macam Puan Mi cakap lah, sebelum ni orang yang buat cleaning sahaja, cuci rumah apa semua pun buat servis sanitasi. Sebab servis sanitasi ni untuk makluman, dia tidak melibatkan bahan kimia yang beracun. So semua orang boleh buat. So dia tak perlu lesen lah. Dia tak ada govern bawah akta racun tadi tu lah. Okey, faham. Alright. As long as dia tahu apakah bahan-bahan aktif yang di bawah senarai WHO atau KKM, ada 10 jenis bahan aktif tu, benzalkonium lah, apa semua tu, then masa tu dia dah boleh buat dah servis tu. Tapi masalahnya mereka ni bila tak ada pengalaman, kadang mereka nak kod harga, nak letak terma dan syarat, prosedur kerja, disclaimer dia macam mana, itu mungkin menjadi masalah. So sekarang, masa itulah kadang-kadang bila kita dapat satu shopping mall yang besar juga untuk buat panggilan, kita dah prepare dah all the term condition, SOP, polisi kerja macam mana, prosedur bahan aktif macam mana, siapa suppliernya, apakah sertifikat yang menyokongnya, semua tu kita dah in ready. So benda-benda ni yang saya rasa membantulah, sangat membantu walaupun ramai yang buat, tapi pada masa sama kita pun masih boleh mendapat jualan daripada servis tersebut lah. Itu macam Tuan Nas sebut tadi kan, dah banyak apa orang cakap cara pendekatan macam untuk buat jualan, untuk dapatkan customer. Tapi saya tengok macam Tuan Nas kan, katalah dalam industri ni dari tahun 2005. Yang betul-betul Tuan Nas masuk sebagai orang kata pengusaha ataupun orang cakap dah start ambil pekerja, dah start untuk build brand sendiri. Yang itu bermula tahun berapa Tuan? Masa tu saya bermula pada tahun 2009. Pada tahun 2005 saya bermula sebagai technical people, lepas tu saya jadi salesperson untuk salah sebuah syarikat pest control tempatan, dan pada masa 2007 2008 masa tu kita perform kan, masa kita buat jualan tu kita boleh dikatakan antara top performer. So masa tu pihak syarikat tersebut telah menawarkan kita sebagai franchisee untuk buka branch di Kajang. Masa tu saya ingat tahun 2009, dan di situlah saya bermula. Dan saya ingat benda yang jadi turning point kenapa saya boleh jadi pengusaha ni, bila saya manage close deal sistem kawalan anak-anak yang terbesar site-nya di Malaysia, iaitu di Pulau Langkawi. Dan ini diiktiraf oleh salah satu supplier kami di Amerika yang menyediakan produk inovatif Centricon system ni, yang itulah site yang paling besar dalam Malaysia. Saya manage to close sistem tu sebanyak 2,500 unit untuk 350 orang kata chalet di sana. So bila saya dah perform dekat situ, so franchisor ni pun offer lah, you become our franchisee, buka lah di Kajang. Start 2009 tu lah saya daripada salesman orang kata cabuk je. Masa tu nak recruit staff, masa tu nak belajar account, masa tu nak handle customer complain. Dulu bila kita jadi salesman, customer complain kat kita, yes, kita receive complain dan kita channel balik kepada customer service. Tapi bila dah kita jadi 2009, kita dah start our own business, everything semua kat kita. Masa tu memang agak terkejut juga, tapi sebab kita duduk bawah franchise,
So franchisor ada bagi guidance, panduan, dan benda tu bertahan sehingga 2014 selama 5 tahun. Perjanjian franchise ni dia 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. So selepas tu saya decide selepas 2014 tu untuk saya keluar daripada sistem franchise sebagai franchisee untuk saya berjalan stand alone. Adalah terma syarat yang kita tidak setuju dan kita rasa visi dan misi tu dah tak sama. So masa tu 2015 lah. 2000 berapa yang buat sendiri? 2014. Oh 2014 dah buat sendiri. Ya. So Selepas 5 ni tahun tu. Selepas 5 tahun. Itu dah masuk kepada fasa ni dah masuk kepada fasa perubahan lah business model tu. Kan mula sebagai franchisee, lepas tu saya keluar stand alone 2014 sebagai di bawah jenama syarikat NN Pest Control Sdn Bhd. Lepas tu 2015 dan kami mula dengan open partnership bersama ABS Holdings. Sehingga tahun 2019 macam tu. Jadi sekarang? Okey, sekarang saya stand alone balik di bawah Alnas Sdn Bhd tahun 2020. Kita incorp Jun 2020 tahun lepas, betul-betul selepas MCO dan sehingga kinilah. Dan kita masih memang saya sangat committed untuk pergi kepada franchise system dan kita sasarkan pada tahun 2023 kita akan mendapat lesen sebagai franchisor. Okey. So sekarang ni memang dalam proses untuk apa orang cakap mengemas kini dan membina apa orang cakap semua sistem-sistem yang ada lah. Ya, betul. Dan untuk memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh KPDN HAP untuk sebagai franchisor lah. Faham. Okey. Jadi kalau dalam keadaan macam itu kan, maksudnya apa orang kata daripada pengalaman orang kata sebagai franchisee, kemudian membina bisnes tu dengan apa orang cakap dengan konsep partnership yang saya faham dia berbentuk licensing masa tu kan, licensing. Dan kemudian seterusnya sekarang ini nak berubah kepada franchisor kan, kepada franchisor. Jadi daripada situ tu lah ubah tu. Apakah perkara-perkara yang Tuan Nas, yang mana yang Tuan Nas boleh kongsi lah? Apakah yang menyebabkan Tuan Nas yang dah lepas tu satu pengalaman lah kan, tapi daripada itu apa yang Tuan Nas nampak yang menyebabkan evolusi tu berlaku? Dan bagaimana sebenarnya orang kata ada critical point lah kita sebut kan, ada critical point yang menyebabkan kita buat keputusan tu. Maksudnya ada perubahan kan, kita nampak, kita ada nampak satu benda maka kita ubah. Mungkin benda tu bukan untuk orang lain tapi dalam keadaan kita tu, kalau ada perkara yang mungkin Tuan Nas boleh kongsikan. Okey, tak dinafikan pengalaman-pengalaman macam tu adalah satu pengalaman yang baik untuk saya. Ada positif impactnya dan saya akui juga itu adalah yuran yang sangat mahal lah. Okey, dia suatu yuran yang sangat mahal. Okey, di mana saya sebagai franchisee dulu saya belajar apa masalah yang dihadapi oleh franchisee, sebab kita pun bercampur dengan franchisee dari branch lain, cawangan-cawangan lain. Kita juga tengok apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh franchisor pula ketika itu. So saya ni suka mengkaji. Okey, franchisee dia ada isu dia sebegini, A, B, C. Franchisor dia ada pula isu dia X, Y, Z. So bagaimana kita nak memidapkan untuk menjadikan benda tu lebih harmoni. Dan dia berbalik pula kepada toleransi dan dia berbalik kepada pula apakah visi dan misi kumpulan tu. Adakah visi dan misi kumpulan tu boleh dipersetujui ramai atau ia hanya untuk sebelah pihak saja atau kedua-dua belah pihak. Itu satu. Okey, yang keduanya bila saya ni jenis daripada dulu memang saya suka mencari sesuatu benda bisnes yang kalau boleh santai, peace of mind, manageable, tak perlu nak kalut-kalut, as long as kalau katalah kita punya limit setakat tu. Daripada skala 1-10 kita tahu okey kita punya limit 6. So kita buatlah sampai 7. Tak perlu kita nak push sampai 10 sampai 12. Okey, itu saya punya cara. Dan bila saya lihat perubahan-perubahan ini, kesannya kepada diri saya, satu pengalaman, dan kesan kepada bisnes saya nampak ianya macam tak ada kesan. Contohnya, pelanggan-pelanggan ni tahu
Ada pelanggan saya daripada tahun 2005, ada pelanggan saya tahun 2009. Kalau saya kongsikan di Facebook saya, ada yang dah anak daripada sekolah rendah dah pergi sekolah, dah masuk universiti, dah berkahwin pun masih jadi pelanggan saya. Contoh. Dan dari konteks ni apa yang saya nak cakap, pelanggan ni dia tak lihat macam mana, apa nama bisnes you, apa syarikat you, apa benda yang you nak buat dengan syarikat you, as long as you boleh deliver the service, then of course lah memang you kena daftar SSM, you kena bagi tahu dia semua, you ada CJ dan semua, tapi you brand nama yang baru, pelanggan okey. So maksudnya kumpulan ni, kalau macam bisnes ni dengan arti kata lain, tak ada sangatlah brand loyalty tu. Brand loyalty tu, okey, mungkin pada saya, perancangan saya tak tekan kepada brand loyalty tu lagi. Okay. Sebab 5 tahun atau 6 tahun lepas memanglah kita fikir untuk brand, namakan brand. Tapi pada masa sama kita tengah masih mencari tune-tune yang sesuai. Dan alhamdulillah tahun lepas kita dah jumpa. So saya dah createkan Alnas Best. So inilah brand loyalty yang saya nak bawa, insya-Allah. Oh, okey. So saya faham. So maksudnya sebelum ni sebenarnya fasa eksplorasi, ya. Ya, betul agaknya lah. Sehinggalah menemui. Sebenarnya dah tahu dah apa nak buat. Sebab saya kalau macam Tuan Nas tanya pendapat saya secara peribadi, sebenarnya sistem franchise ni betul, dia adalah dia antara satu pendekatan yang yang ampuh lah untuk kita kembangkan bisnes. Tetapi seperti biasa dia ikut orang kata trendnya ataupun ikut senarionya, banyak yang dikatakan mungkin Tuan Nas mungkin nak share sikit pengalaman sebab banyak dikatakan bahawa local brand ataupun homegrown brand ada isu-isu yang agak serupa dan masih berlaku. Jadi kalau macam Tuan Nas kan, macam Tuan Nas pun mungkin dah nampak dah tahu brand luar macam mana kan. Dan homegrown brand ni yang kita kata we want to be proud of our homegrown brand ni, tapi yang itu yang sebenarnya ada perkara-perkara yang banyak kita kata perlu penambahbaikan. Jadi kalau macam Tuan Nas nampakkan benda tu, apakah antara aspirasi yang Tuan Nas nak bawa lah kalau Tuan Nas ready franchise ni nanti, apa sebenarnya aspirasi ataupun perubahan yang signifikan, mungkin ada 1 atau 2 atau 3 yang Tuan Nas nak bawa dan yang boleh dikongsikan hari inilah. Yes. Okey, dari apa pengalaman saya, pandangan peribadi saya, apa yang saya tengok industri franchise di Malaysia ni, dia lebih kepada majoriti dia lebih kepada satu industri saja. Contoh F&B. Okey, so F&B ni daripada tahun 2007 bila franchise tu start aktanya digubal balik apa semua. So daripada situ F&B industri memang antara 90% adalah di dalam franchise. Okey. So masalahnya samalah, isunya sama. Okey. So tetapi ada juga daripada industri servis dan perkhidmatan macam cleaning, okey, lepas tu kontraktor, lepas tu wiring, electrical pun ada juga. Dan termasuklah industri pest control. Cuma apa yang saya nak bawa, perbezaannya memang kita akan ikut akta franchise. Tapi perbezaan-perbezaannya kita kena tahu apa franchisee mahukan. Okey. Itu yang penting. Dan kita kena blend terma dan syarat tu mengikut kesesuaian franchisee ni. Sebab franchisee ni kita nak bawa bukan setahun dua. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Dia ada 3 terms tu. So maksudnya kita nak bagi mereka make sure yang mereka faham bahawasanya okey, inilah franchise, inilah business model daripada Alnas Pest ni, inilah dia yang kita nak bawa untuk tempoh 5 tahun atau 10 tahun lagi. So benda ni saya dah kaji, saya dah tahu. So salah satu caranya adalah kita kena lihat apakah yang mereka sanggup lakukan, sanggup korbankan, dan apakah yang mereka tak sanggup lakukan dan tak sanggup korbankan. Contohnya isu sekarang yang saya nampak, biasalah kalau kata saya pun sendiri dulu, isu-isu royalty, isu-isu berkenaan dengan training fees, management fee. Ini isu-isu yang pada saya franchisee belum boleh menerimanya dengan 100%.
Okey. Okey, contohlah saya cakap dengan Puan Min. Kalau dia buat sale sebulan 10,000, so katalah royalty fee kita chargekan lebih kurang 5%. Okey, kalau kata dia bawa 10,000, so 5% mungkin 500 sajalah. Mhm. Okey, pada kita tak nampak big issue lah. Okeylah 500 dia bayar royalty. Tapi bagaimana kalau franchisee ni boleh buat sale 2 juta, 3 juta satu bulan dan dia kena bayar royalty 5%, masa tu berputih mata. Mhm. Mereka ni ataupun kebanyakan kita ni dia tak nampak actually 5% lah isi amount dia. Tak perlu tengok nilai. Tapi kita ni masih melihat nilai, itu yang membuatkan kita terperangkap dari mula kita bermain dengan emosi. Oh, I bayar you, oh, I buat sale 3 million, so ada 5%, so you dapat macam tu, you untunglah. So benda-benda macam ni. So benda-benda macam ni yang saya nampak adalah isu besar. Sebagaimana kita nak atasinya, daripada situlah. Dan saya akui benda ni sangat orang kata kompleks kalau kita nak buat, tapi itulah cara franchise berjalan. Contoh macam McDonald's. Okey. Dan saya difahamkan McDonald's dia dah appoint seorang franchisee. Franchisee tu tak duduk kat McDonald's tu. Franchisee tu hanya mengeluarkan satu dana, okey, dan dana tu diuruskan oleh franchisor dan franchisor ni menguruskan daripada A sampai Z, daripada manpower dia, daripada kedai, rental, renovation, equipment, training, semua dia. Tapi franchisee tu bawa balik, kalau kata royalty dia perlu bayar about 2 or 3%, 8% untuk royalty, 3% untuk corporate advertising, so maknanya 11% dia perlu. Tapi kalau sale dia setiap bulan 1 juta, tapi sebab franchisee tu tak berada dalam tu, dia tak nampak angka tu, tapi dia hanya terima duit masuk dalam akaun dia okeylah. Okey, bila bercakap tentang model yang macam itu, sebenarnya ada sebenarnya melalui pengetahuan saya ada satu jenama business service yang buat model itu. Tetapi sampai saya tak ingat berapa cawangan berapa franchisee yang dah dibuka, kemudian ada satu perbincangan di mana setiap kali franchisee membuka cawangan akan ada pinjaman lah, maksudnya facility daripada agensi tertentu untuk dibuka. Dan salah satu perkara yang jadi konflik adalah apabila tujuan utama adalah untuk membangunkan usahawan. Betul. Bukan untuk membangunkan businessman, usahawan. Jadi pada waktu itu, untuk model itu, untuk jenama itu, dia ada konflik sehinggalah pada satu ketika saya tidak pasti selepas berapa banyak franchise outlet dibuka, selepas daripada itu agensi tidak lagi memberikan modal kepada usahawan yang membuka franchise di bawah jenama ni. Jadi pada waktu itu dia ada dua. Satu di mana agensi menamatkan dia sebut sebagai blanket facility lah, blanket loan. Maksudnya kalau jenama ni buka saja, okey, akan dapat, cuma dia adalah proses dia tu. Sama ada package A, package B, package C macam tu, dan dia ada interview lah kepada franchisee. Itu saja. Jadi pada satu ketika itu diberhentikan, ada dua faktor lah. Satu daripada polisi agensi itu sendiri, dan kemudian satu lagi saya juga dimaklumkan bahawa franchisor membuat keputusan untuk tidak lagi meneruskan sistem franchise. Jadi saya tak pasti sama ada kaitan atau tidak. Dan dalam keadaan itu saya yakin Alnas mungkin ada rancangan dia, tetapi mungkin model business franchise itu sekarang mungkin dah berubah, ataupun orang kata Akta sendiri mungkin ada revisionnya. Jadi saya tak pasti apakah Tuan Nas masih nampak yang konflik macam itu bakal wujud, atau memang sekarang sebenarnya business franchise kat Malaysia boleh je, bukan nak bangunkan usahawan pun, nak ada businessman je, sebab tiap-tiap bulan dia cuma dapat itu saja, maksudnya dia tak terlibat, maksudnya dia bukan usahawan. Dia lebih kepada macam nak kata investor ke, lebih kurang lah. Jadi untuk macam tu ada tak yang Tuan Nas nak kongsi? Okey, dia konsep begitu pun boleh juga diterima pakai. Tak dinafikan konsep begitu, itu adalah konsep yang sepatutnya ataupun sebaiknya lah. Tetapi untuk melakukan konsep sebegitu rupa, maksudnya kita di franchisor ni betul-betul perlu ada satu SOP ataupun satu sistem yang betul-betul sangat konkret, yang memang sistem tu lah kalau bergantilah manajernya, bergantilah CEO-nya,
COO ke, itulah jalannya. Itulah laluannya. Kalau tak ada lagi sistem itu, tak ada lagi SOP itu, tak boleh. Ini yang kami, saya dengan partner saya, Tuan Abdullah, sedang memang kita sedang betul-betul buat satu concrete plan daripada SOP-nya kepada sistemnya. Sistem ni dipanggil sistem CRM yang akan pergi daripada semua department akan duduk dalam satu sistem, dan satu sistem ni boleh diakses oleh semua kaki tangan dan semua personal, dan boleh tahu history dia dari start sistem ni digunakan. So benda itu yang kita contohlah saya suka bandingkan dengan McDonald. Memang dia ada sistem untuk operation restoran lain. Sistem untuk pengurusan dia ada satu sistem dia. Sistem untuk pengurusan antara BOD pun ada satu sistem dia. Dan sistem-sistem ini telah dipakai contohnya dengan Agenta, syarikat penyedia kesihatan, servis kesihatan untuk KKM. Agenta, Redicare, macam Alam Flora pun dah ada sistem ni, sistem yang sangat konkret. That's why cuba Tuan Amin tengok, walaupun berubahlah siapa C-levelnya, benda tu masih di situ. Dan bisnes tu masih di situ. Itu yang perlu difikirkanlah. Maknanya itulah satu investment yang di situlah sebenarnya investment yang perlu dilaburkan. Itulah sebenarnya ada benda yang saya yakinlah, sebab Tuan Nas dah ada pengalaman melaluinya, jadi mesti ada perkara baru lah, maksud saya mungkin ada perubahan, mungkin ada inovasi yang bakal dibawa kalau Alnas dah orang kata franchise ready tu nanti, akan ada perkara-perkara ni. Jadi saya saya sebenarnya secara peribadi orang kata saya gembira kalau melihat ada perubahan yang orang kata perubahan yang besar lah. Tapi saya nampak ada usaha tu, Akademi PNS, ada usaha-usaha tu. Walau bagaimanapun mungkin kita belum tahu lagi kan result-nya, sebab sekarang sedang dilakukan. Okey, jadi kalau macam Tuan Nas kan, bila dah buat-buat ni semua kan, katalah contoh kan, ada yang berhajat nak mula. Contoh, mungkin sekarang ni dia tengah buat, hari tu kebetulan PKP MCO 1 contohlah, entah macam mana tak sengaja buat bisnes sanitize. Dan sekarang dia kata, kalau setakat sanitize saja nak kembang, macam kena ada benda lain kan. Jadi ada tak mungkin ada beberapa perkara yang mungkin Tuan Nas boleh share ataupun nak kata bagi idea tu, yelah juga kan agaknya kan. Apa yang mereka boleh explore dan lakukan untuk benda tu bertahan kalau sampai satu tahap nanti company-company ni mungkin dia akan beralih kan kepada syarikat-syarikat pembersih sanitize yang lebih established. Yes, betul. Okey, untuk yang mana yang usahawan sebelum ni bila dia start sebab PKP, lepas tu dia buat sanitize. Sekarang pun dah nampak dah problemnya Puan Amin. Kebanyakan mereka pun dah mula mengeluh. Okey, sebab kadang-kadang harga pun dah dibuang. Harga pun dah dibuang teruk dan sebagainya, because sebab beginilah. Dan apa yang saya boleh katakan, walaupun diorang sebelum ni dah pernah dapat jualan dan sebagainya, data pelanggan tu gunakan sebaiknya. Okey, contoh. Okey, katalah hari ni dia buat sanitize. So in future mungkin dia boleh buat servis-servis yang berkaitan yang boleh ditawarkan kepada pelanggan sedia ada. Mungkin dia boleh buat pest control juga. Itu satu. Kemungkinan dia boleh buat house cleaning. Kemungkinan juga dia boleh buat servis-servis lain yang dia rasa orang sekarang perlukan pembantu, tapi orang tak nak pembantu yang permanent di rumahnya. Mungkin pembantu yang on and off dan sebagainya. So benda-benda macam ni, pengusaha-pengusaha ni kena lihat. So, dan saya boleh katakan juga servis sanitasi dan disinfektan ini adalah servis yang bermusim. Bila datanglah virus itu, maka orang akan mula kesedaran. Okey, orang nak ambil. So bila virus tu dah reda, besok setahun atau 2 tahun lagi, mungkin servis ni akan dilupakan lah. Dan masa tu kita kena bersedia apa yang kita boleh tawarkan. Dan untuk makluman juga, sekarang ni jenama-jenama besar macam Johnson & Johnson, Dettol lah, apa semua pun dah mengeluarkan bahan disinfektan yang kita pun tak sangka kan.
aerosol, disinfektan. Okey. Maksudnya Lepas pelanggan dah buat banyak, ada option boleh buat sendiri tau. ya, Macam betul. selamat, beli je. Ya, Setakat ya. nak fogging, beli Yes. je buat sendiri. Dekat Shopee Yes. pun banyak liquid fogging Betul. jual. Betul. So benda-benda macam ni macam mana kita nak adapt. So that's why kalau dulu benda ni perubahan dengan cepat lah. Mana dia cepat. Okey. Macam sekarang pun kami kat Alnas ni pun tengah explore. Maknanya lepas ni kami tak perlu buat lagi sanitize. Cuma kita perlu pasang satu device dan device ni perlu duduk di dalam satu ruang lingkup berapa square feet dan device ni perlu di on-kan bila ada orang di dalamnya dan device ni boleh membunuh partikel patogen di udara dan device ni boleh membasmi kuman-kuman virus tanpa perlu lagi lakukan proses sanitize dan disinfektan konvensional tu. So alat-alat ni dah mula masuk dah daripada Jerman, daripada Itali, Japan. So kita lah nak kena kaji mana satu yang ada approval daripada SIRIN ke, WHO ke, KKM. So benda-benda macam ni lah yang mungkin lepas ni dah beralih kepada alat elektronik untuk mengawal. Dia lebih kepada automation lah, dah tak perlu panggil orang, dah tak perlu panggil orang datang. Yes, betul. So benda macam tu. Macam tu. So itulah yang kita katakan benda ni berubah sentiasa. Tapi kita kena cari apakah core business kita, apakah core service kita yang kita tak boleh tinggalkan, yang jangan kita tinggal dan kita tahu core business atau service tu yang adalah kita punya orang kata nyawa lah kalau kita katakan macam tu. Baik. Jadi katalah kalau macam sekarang ni, saya tak pasti tapi macam Tuan Nas kan, Alnas masih lagi memberi membuka kepada licensing atau memang dah tak ada menunggu untuk official franchise ke macam mana sekarang? Buat masa ni kita tidak membuka lagi untuk buat sistem open licensing ke sebagai kita punya agent mobile ataupun Alnas Fast Mobile. So kita hold dulu sementara. Saya rasa tahun depan pun saya buka balik sebab kita ada beberapa term ataupun tema-tema atau syarat atau prosedur yang kita kena ubah. So benda ni pengalaman saya jugalah bila saya jumpa few lawyer, saya saya pergi kelas KPDN dan sebagainya. So benda-benda ni rupanya okey, kena buat macam ni. Tak buat macam ni boleh didakwa. Macam ni. So benda-benda macam ni yang membuatkan saya rasa lebih berhati-hati dan tunggulah. Dan sebaiknya bila kami dapat lesen franchisor tu memang kami akan buka balik untuk kita tawarkan kepada sesiapa yang berminat lah untuk cuba bidang industri kawalan serangga makhluk perosak ni. Tapi macam tu. Jadi buat masa ni memang tak adalah. Maksudnya mana-mana rakan niaga yang sedia ada masih berjalan macam biasa tapi tak ada rakan niaga barulah, tak ada. Belum lagi. Okey. Sebab kadang-kadang Puan Min kita kena faham juga. Sekarang ni yalah masing-masing boleh kata ada yang berduit, ada yang tidak. Okey. Dan ada yang dapat duit selepuk macam contoh baru keluarkan iCitra, iLestari dan sebagainya. So kadang memang kita akui memang kita dapat banyak inquiry appointment untuk attend kita punya agent sebagai agent. So kalau ikut list tu kita ada lebih kurang 100 lebih list. Tapi kalau kita just nak grab, nak ambil duit, kita buka kelas, tawarkan 5,000 package apa semua boleh. Tapi sebab saya fikir nak jaga mereka ni yang tak ada langsung pengalaman dan nak mematuhi ikut SOP yang ditetapkan ni, sangat orang kata stres jugalah. So lebih baik kita hold dulu dan kita akan buka bila kita ready dan saya nampak untuk kita set up satu-satu projek ataupun satu-satu kata sistem tu ataupun servis tu kita perlu ada orang di tempat. Dia tak boleh saya all the way kat situ, memang cram lah. So maksudnya bila kita dah ready, tim dah ready, semua okey, berada di tempatnya, then baru kita mulakan. Sekarang ni kalau ikutkan macam pilot lah, pilot unit ataupun orang kata first pilot tu dah ada lah sekarang ni. Dah ada. So maksudnya kita dah ada
Yang mana yang kita ada sekarang ni, yang existing kita punya team mobile, yang kita ni kita groom lebih kemas, kita groom lebih orang kata nampak lebih profesional dan kita groom juga mereka dengan sistem kita. Kita Okey. ada sistem kita sendiri bagaimana nak buat quotation melalui telefon, smartphone saja, guna apps kita, lepas tu nak set appointment dengan customer, nak booking appointment. So benda-benda ni walaupun sistem tu ada, tapi dia masih ada error-error kecil. So macam itulah maksudnya kita masih lagi tambah baik dan pada masa yang sama juga kita tumpu pada ejen yang sedia ada untuk kita, dan ejen-ejen ini jugalah yang saya sasarkan untuk kita tawarkan cawangan fizikal di setiap negeri. So maknanya rakan niaga yang sedia ada sekarang ni mendapat keistimewaan dijadikan sebagai pilot unit lah, ya? Ya, betul. Jadi mereka melalui proses tu secara percuma lah buat masa ni? Betul. So maksudnya mereka yang ada setakat ni yang aktif bawah kita adalah seramai 23 orang. Daripada 23 orang ini, saya sebelum bulan 12 ini untuk masuk tahun 2022 ni, kita akan ada satu lagi sesi interview bersama mereka untuk saya betul-betul select yang betul-betul berminat, committed, then kita akan groom to become our branch partner. So maksudnya based on nantilah 23 ni kena tengoklah keadaan macam mana, kena tengok penapisannya, kebersediaan macam awal tadi Tuan Nas cakap kan. Bersedia atau tidak? Bersedia kena ikut, bersedia kena apa orang cakap bersama-sama dengan aspirasi yang nak dibawa tu untuk tempoh 5, 10, 15 tahun kan. Betul. Maksudnya 23 unit ni maksudnya istimewa lah, cuma bergantung kepada rancangan masing-masing lah rasanya. Masing-masing. Yes, betul. Kadang kita boleh tawarkan, mereka menilai dan dia bukan macam kita offer, okay, you nak kerja tak dengan kita, you nak tak ambil package ni dengan kita. Dia bukan setakat macam tu saja. Betul. So dia kena faham bahawa you punya roadmap ni bukan setakat 5 tahun. You punya roadmap ni mungkin 15 tahun atau mungkin sampai bila-bila. Kita nak bagi dia faham betul-betul, you buat bisnes ni bukan hari ni you buat, tahun depan you dah tak ada. Bukan. Ini bukan industri dia. Kalau you buat trading mungkin boleh. Hari ni you jual produk A, you jadi dropship ataupun agent dan sebagainya, tahun depan you boleh jadi produk lain. Tapi yang ini tidak. Sebab dia ada melibatkan trust pelanggan yang telah mengambil kontrak dengan kita, kata dah setahun, 2 tahun, 3 tahun. So benda ni akan berkait sampai ke tahun depan. So benda ni, that's why kita perlu satu komitmen yang tinggi bila you dah cebur diri dalam industri ini, dan inilah yang you kena hadapi, dan kalau you ready, dan kita boleh bimbing you. Tapi kalau you setakat nak ambil setahun, 2 tahun, nak lepaskan you punya bil-bil. Jadi maksudnya sistem ni nanti akan akan datang sekali dengan a proper exit plan for the franchisee lah maksudnya. Ya, sebab kalau tengok cara Tuan Nas cakap ni maksudnya sebab kita pun tak adalah nak mengurung kan, kita bukan penjara. Sebab banyaknya sistem franchise ni kita tak nak dia, sebenarnya orang bila masuk ramai tu yang saya alami dan saya tahulah. Ramai yang melihatnya dia macam penjara, tak ada pilihan, terpaksa. Jadi performance dia tidak optimum. Jadi bila dia rasa terpenjara, jadi saya nampak mungkin ada benda-benda baik ya, benda-benda baru yang Tuan Nas akan bawa, dan salah satunya orang kata macam mana nak memastikan kreativiti, kebebasan masih lagi wujud, tapi dalam kerangka sistem franchise tu. Betul. Sebab biasalah kalau kata kadang-kadang bila kita selami hati franchisee ataupun ejen ni, bila dia walaupun kita bagi kebenaran untuk mereka bawa brand kita, tapi dia akan anggap inilah bisnes dia. Padahal dia terlupa sebenarnya dia dalam satu kumpulan. They have to sacrifice. Dan kumpulan ni kena seiring dengan dia dan dia kena seiring dengan kumpulan. So nak blend benda tu, memang perlukan orang kata satu solusi yang konkret lah. Jadi ialah kita kata both party lah, maksudnya franchisor and franchisee, dua-dua pihak sebenarnya ada benda yang dia korbankan kan. Tapi pada masa yang sama dua-dua pihak pun tak nak terperangkap, franchisor pun tak nak terperangkap dengan franchisee.
Yes, yes, yes. tertentu dan mungkin Eh, franchisee pun rasa dia tak naklah terpenjara kan dalam Yes, satu betul, sistem. betul. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Tuan Nas sebab sebenarnya hari ini Tuan Nas bawa kita kepada satu perbincangan yang bagi saya memberi satu harapan baru kepada Baik. mana-mana individu rakan-rakan di luar sana yang nak cuba ataupun nak masuk ke dalam satu bisnes franchise yang biasanya dilihat yang biasalah konotasinya Ah, mahal, yes. konotasinya kena ikut cakap dia, Yes, betul. konotasinya apa macam itulah terpenjara Yes, kan macam tak yes, boleh buat yeah, apa-apa kena ikut aja kan. Jadi yes. kita harapkan supaya bila dengar cerita Tuan Nas ni sebenarnya Tuan Nas bagi satu harapan baru lah. Kalau macam orang-orang macam saya kata kita nampak cahaya yang lain sikit. Yes, Tapi betul, secara betul. jujur terus terang sebenarnya orang kata bila sebut pasal homegrown brand homegrown Yes, franchise brand kita susah nak sebut. Kita susah nak sebut yes, satu yes, contoh yang orang kata bukanlah nak jadi pujaan ramai kan bukan yes, tapi yes. maksudnya yang boleh kita jadikan case study ke Case belum ada. study Jadi belum ada. jadi kita harap Betul. lepas ni mungkin selain daripada McDonald kan asyik Yes, McDonald je kan. yes, betul, Kalau boleh betul. kita nak dengar lah kan apa mungkin Ah, ada satu lain yang kita boleh buatkan boleh yes, dibawa sebagai perbincangan. Jadi betul. kita doakan yang baik semoga Tuan Nas dan tim sentiasa Baik. orang kata diberikan apa orang kata kemudahan, diberikan kekuatan untuk teruskan ini sebab bagi saya nampak bila Tuan Nas dah ada banyak buat model licensing sebelum ni, buat model partnership dan kemudian memang dah nampak betul-betul jurus franchise yang nak dibawa ni, kita harap semoga ia dapat memberi manfaat lah. Baik. Terutamanya saya ucapkan selamat maju jaya kepada yang 23 tu. Ya. Saya harap Terima kasih. tuan dan puan yang 23 rakan niaga 23 unit saya sebut unit lah mengambil cabaran ini. Kalau kata memang tak nak awal-awal tak payahlah tapi kalau kata nak cuba dulu kena bersedialah sekurang-kurangnya 5 tahun untuk memberi dan menerima. Kita kena Yes. bagi dulu baru kita boleh dapat kan. Betul, betul, betul. Ya. Okey, Tuan Nas, sebelum kita tutup, ada tak perkara perkara akhir yang Tuan Nas nak kongsikan sebelum kita tutup ni? Okey, sebelum kita tutupkan ni, saya nak kongsikan kepada semua pengusaha-pengusaha bisnes, perniagaan, buat perniagaan tu kena ada satu komitmen dan committed yang tinggi. So bukanlah kita plan untuk buat bisnes untuk hari ni dan kita kalau boleh buat bisnes ni boleh diwarisi. Dan kalau boleh kita nak bertahan dalam satu-satu industri tu selama-lamanya dan pada masa sama kita boleh bantu lebih ramai orang untuk mula berniaga, mula berbisnes. Sama ada secara sepenuh masa ataupun secara separuh masa. Dan saya juga ingin doakan Puan Min semoga terus sukses dengan apa yang dirancang, teruskan dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang membantu ramai orang insya-Allah dan saya doakan semua berjaya di dunia. Amin. InsyaAllah. Berjaya juga di akhirat. Terima kasih Puan Min kerana terima kasih menjemput Tuan saya. Nas sebab saya kata saya terjun je saya tanya Tuan Nas lapang tak? Saya terjun je. Saya tak ada hantar surat, tak ada hantar email, tak ada hantar skrip, tak ada Jadi untuk rakan-rakan semua hari Ahad Ahad atau Sabtu yang saya bawa kawan-kawan sebenarnya semua yang mana-mana yang saya bawa kawan-kawan untuk berkongsi sebenarnya kita tak it's not a scripted session. Jadi dia memang betul-betul perkongsian yang tulus dari hati rakan-rakan kita ni lah macam Tuan Nas kan. Dia betul-betul cerita, dia betul-betul cakap apa yang dia nak cakap. Bukan saya suruh. Saya tak suruh. Jadi untuk itu Tuan Nas kepada semua rakan-rakan kita ucapkan terima kasih semoga yang mana-mana yang baik itu kita harap dikongsikan, boleh sharekan video ni insya-Allah kepada yang berminat nak cari kat mana, cari je lah www.alnas.my tu ya. Yes, betul. Okey, kepada siapa-siapa mungkin ada inquiry ke apa, saya rasa semua maklumat ada di sana. Boleh terus ke www.alnas.my insya-Allah. Jadi kita doakan yang baik-baik. Terima kasih Tuan Nasrul dan kepada semua kita jumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang. Selamat beristirahat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.